أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم بارك لنا فيما بقي من حياتنا وتقبل أعمال فعلنا في الدنيا وجعلنا من الناجحين والفائزين والممتازين في الآخرة اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Sebelum kita memulakan pertemuan kita pada malam ini, marilah sama-sama kita bukanya dengan kita baca seorang sekali Al-Fatihah. Kita sedekahkan pahala ini kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh ahli keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda, alim-alim ulama yang telah pergi meninggalkan kita, juga kepada tuan-tuan guru dan juga sebagainya dalam kalangan ahli keluarga kita, dan juga yang sebagainya yang telah dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati ayahanda Tuan Imam Fadhil Ustaz Osman bin Yahya selaku pengurusi Jawatan Kuasa Masjid Aisyah Kuala Sungai Manghulu, yang saya hormati barisan para pegawai masjid, yang saya hormati barisan ahli Jawatan Kuasa Masjid Aisyah Kuala Sungai Manghulu, tuan-tuan, puan-puan, kepimpinan masyarakat, anak-anak yang mati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah jualah Allah mempertemukan kita pada malam ini. Suasana dan kenikmatan kita buat ibadat pada Allah Subhanahu wa taala. Macam biasa, jangan lupa kita i'tikaf pada Allah Subhanahu wa taala. Duduk dalam rumah Allah ini, langkah kita ini biarlah langkah itu dalam kebajikan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu i'tikafa fi hadzal masjid lillahi taala. Ikhlaskan niat kita ini, ikhlaskan supaya Allah akan terimanya, kerana telah pun kita tengok dalam hadis yang pertama kita dahulu bahwasanya setiap amalan yang ikhlas ini insya-Allah Allah akan terima, dan amalan yang ikhlas ini tidak akan disertai dengan riak. Riak tidak akan duduk dengan ikhlas, ikhlas juga tidak akan duduk dengan riak. Semua kita fahamlah tentang itu. Jadinya marilah sama-sama kita menasihati diri kita sendiri. Bukan nak tunjuk kita ni pandai dan juga sebagainya, tidak. Paling tidaknya kita buat bekalan pada Allah Subhanahu wa taala, kerana bekalan pada Allah lah yang akan menentukan sama ada syurga ataupun tidak. Banyakkan bekalan pada Allah dengan bentuk cara yang baik. Mudah-mudahan Allah akan terima segala amalan kita ini insya-Allah, dan mudah-mudahan juga kita doakan agar Allah memasukkan kita ke dalam syurga, bukannya ke dalam yang tempat satu lagi. Sebab itulah waktu mana kita berdoa digalakkan untuk kita minta pada Allah Subhanahu wa taala ini akan banyaknya syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita minta banyak-banyak, bukan hanya terhenti pada bulan Ramadan sahaja. Main bulan Ramadan ada doa kata kita minta pada syurga, tak apa, yang tu juga kita minta, sebab penghulu bagi segala bulan adalah bulan Ramadan. Kita minta dalam bulan Ramadan itu bagi banyak-banyak syurga untuk kita, dan juga pada bulan yang luar bulan Ramadan juga kita kena minta pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka, yang tu kalau seorang-seorang. Kalau yang ramai ni Allahumma inna nas'alukal jannah, ya Allah aku minta lah syurgamu ya Allah. Kita minta direct pada Allah Subhanahu wa taala, jangan kita malu. Aku nak syurgamu ya Allah, aku nak kenikmatanmu ya Allah, aku nak segala-gala benda yang baikmu ya Allah ada pada aku. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan setakat kita mintakan syurga Allah Subhanahu wa taala, kita juga minta redha Allah Subhanahu wa taala, dan kita pada masa yang sama kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jauhkan kita pada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jangan duk buat lawak neraka ni macam dengan apa-apa. Tak, dia bukan macam tu, sebab kita tak nampak neraka, kita tak nampak syurga juga kita tak nampak. Sebab itulah kata Nabi Muhammad SAW, bila mana matinya seorang anak Adam itu,
bila mana diletakkan jenazahnya itu, saya cerita ada kita cerita bila mana letakkan di atas bahu orang yang nak akan bawa jenazah itu ke dalam perkuburan, ada dua jenis suara yang akan keluar pada jenazah tersebut. Tak kira lah sama ada lelaki-lelaki, tak kira lah sama ada perempuan. Darai tak ada. Khunsa ada. Jadinya tak kira lah dia ni lelaki-lelaki ke, dia ni perempuan ke, yang mana bila letaknya atas bau ini untuk diusungkan jenazah itu kepada tanah perkuburan, akan ada dua jenis suara. Yang pertamanya, kalaulah jenazah itu dia buat benda yang baik, dia kata apa dia? Qaddimuni, percepatkanlah, jangan duk tunggu lagi. Kalau kita tengok dahulu waktu mana kita pergi umrah dan juga sebagainya, kita pergi umrah, lepas kata habis je sembahyang tu, sembahyang fardu tu, bila akan kata as-salatu ala amwati rahimakumullah, mailah kita bakat sembahyang ni jenazah-jenazah ini, kita duduk zat, bila waktu kita duduk depa angkat takbir Allahu akbar, kita tak kenal siapa depan kita juga angkat takbir bersama dengan mereka. Habis dah sembahyang, kita nampak dia keluar ke pintu depan Masjid Nabawi sebagai contohnya di Madinah, dia keluar ke pintu depan, dia bersusaknya, dia orang nak bawa jenazah tersebut ke tanah perkuburan Baqi', berlari mereka, berlari. Sebab orang yang baik-baik ini, dia akan kata qaddimuni, segerakanlah aku. Yang tu yang kita nak. Sebab apa? Ulama tafsir dalam syarah hadis itu, dia mengatakan bahawasanya ada jenazah dia minta dipercepatkan sebab dia nampak benda apa yang duk tunggu depan dia tu. Segala nikmat Allah mubasyirat ni terlampau banyak, perkara yang baik ni terlampau banyak, maka sebab itulah dia kata qaddimuni, percepatkanlah. Macam tu yang kita nak kena jaga. Kita tak nampak waktu ini, kita tak nampak pahala yang dikatakan dengan pahala sembahyang, kita tak nampak dosa tinggal sembahyang, dosa mengumpat, kita semua tak nampak. Tapi kita akan nampak bila mananya Allah Subhanahu taala mengizinkan untuk kita. Qaddimuni, itu yang pertama. Yang keduanya, ada juga jenazah ini akan berkata dengan kalimah, nak bawa aku pergi ke mana? Dia kata, hampa rusung aku ni, nak bawa aku pergi ke mana ni? Tinggallah aku. Janganlah cepat sangat. Nak pergi mana ni? Kalau nak pergi mana? Yang tu golongan yang kedua. Golongan yang kedua ini adalah orang-orang yang tidak melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nampak dah, kalau dia pergi dekat liang lahat tu, kalau dia pergi dekat alam kubur tu, dia tahu dah apa yang sedang dinanti untuk bersama dengan dia. Dia nampak dah azab tumai dan juga sebagainya. Sebab itulah dua suara tadi, kata Nabi Muhammad SAW, tidak akan didengari oleh kita ke semua. Tak dengar. Kalau kita Allah bagi kita dengar suara tu, agak-agak nak main masjid tak? Tak tahu nak kata, mai kan ni ada sembahyang jenazah ni, kita buat lepas tak? Kan? Duduk satu seorang-seorang. Siapa tak berani pergi bawa dia kat tanah kubur? Pasal apa? Duduk kata dalam kanda tu. Cepatlah. Tuan-tuan, hang mati dah. Tapi aku nak mati, tapi cepatlah. Tobatlah tuan-tuan. Kata Nabi Muhammad SAW, dia kata apa dia? La sa'iqa, dia akan mati serta merta. Sebab tu kita tak dengar. Lain pada manusia akan dengar suara tu. Haiwan dengar ada, dengar. Burung dengar ada, dengar. Cacing dengar ada, dengar. Semut dengar ada, dengar. Lain pada manusia ni, kita takkan dengar suara. Itu adalah alam ghaibiyat yang tak nampak dengan mata kasat kita. Maka kita kena yakin bahawasanya akan ada, dia katakan, nikmat kubur. Kita juga kena yakin bahawasanya akan ada nikmat api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Nak dapat nikmat, buatlah kebaikan. Dan mudah-mudahan sakit-baki yang umur Allah berikan kepada kita. Kita minta, Allahumma barik lana fima baqiya. Ya Allah, berkatkanlah kami ya Allah fima baqiya, dengan sakit-baki umur kami ya Allah. Wa taqabbal a'malana, dan juga engkau terimalah amalan-amalan kami ya Allah. Yang kami dah buat ni, terimakanlah ya Allah. Itu yang kita minta. Kita tak mau kita sembahyang ni, dalam sembahyang tu pun kita tengok ada juga perkara yang boleh melencongkan kita. Kita minta pada Allah, ya Allah, terimalah sembahyangku ini ya Allah, terimalah ya Allah, terimalah ya Allah. Kita nak Allah terima sembahyang kita ini, maka tidak langsungnya doa kita jangan lupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Buat benda yang baik, i'tikaf sebagai contohnya, cakap benda yang baik-baik sebagai contohnya. Ni PRU nak main malam ni. Untuk PRU, tapi tak mau cerita lah nak PRU kan, nak cerita tentang PRU malam ni. Kita tutup zat buku ni. Kan nak cerita minggu depan ni Bazu. Saya tahu nak kata, tuan-tuan nak mana? Nak PRU ke nak hadis ni? Tuan-tuan, cerita. Kalau nak tengok PRU, kita buka dah kita apa dia buku merah ni. Dia ada tentang PRU.
Nah, PRU tidak ada masalah, nak cakap-cakaplah, tapi jangan buat perkara yang tak elok. Bendera berlambak pada hari ini. Hak nu ada, hak ni ada, hak nu ada, hak ni ada. Kita pakai baju color lain sikit, dia berkata, "Hai, hak ni ikut mana ni?" Lah, warna baju ya pun. Tuan-tuan, lah kali pakai baju jubah warna putih, orang tak boleh kata apa. Tuan-tuan, payah gila ni. Banyak sangat warna. Warna tidak ada masalah. Nak pilih, pilihlah. Itu hak masing-masing. Tapi jangan lupa bila mai kalimah Allahu Akbar, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, tinggalkan benda-benda tersebut, ikut apa yang Allah perintahkan untuk kita lakukan. Letak agama di hadapan, insya-Allah kita akan selamat. Jangan letakkan nafsu di hadapan ni, tuan-tuan. Hari ni kita tengok berapa ramailah kita tengok pada hari ni. Bukan pada dulu-dulu lah, ni hari ni pun ada dalam sahabat. Kawan tu kata kat kawan ni kata kat kawan tu kata kat kawan ni juga kata kawan tu, pakat balas balik. Kita tengok lah, macam dengan budak-budak kita tengok. Tak tahulah, depa kata tu wartawan lah tu, tuan Syekh. Depa saja nak bagi melaga-lagakan, nak bagi sensasi, dapat rating tinggi juga sebagainya. Kita ni tuan-tuan, nak buat apa pun biar ada agama depan kita tu. Nak berkempen, silakanlah, berkempenlah, tidak ada masalah, takkan ada halangan. Tapi biar ada kempen tersebut, alam itu ada agama. Biar kita letak kalimah Allah Tuhan kita yang kita mengaku dan sembahyang kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuhan aku adalah Allah Subhanahu wa taala. Nak kempen-kempenlah, tapi kena ingat apa yang Tuhan aku pesan kepada aku. Tak apa tuan Syekh, 5 tahun sekali nak kena apa dengan dia lah. Dia siapa berani jamin kita akan hidup lepas mana kita bercakap? Takkan berani jamin. Sijil beranak kita ada, sijil lahir kita tak ada. Banyak kali dah saya ulang. Tuan-tuan, kita tak tahu nak pergi bila ni. Tiba-tiba sedar, lah tak ada dah, mari duk sembang dengan aku. Lah tak ada dah, mari dia mai sini. Lah tak ada dah, mari dia mayang sebelah aku. Hari ni dia tak ada dah. Itu perkara yang kita nak terima. Fitrah, bila ada kelahiran akan ada kematian. Itu adalah biasa bagi kita ni. Cuma persiapkanlah istiadat kita ini, persiapan kita untuk tuju pada Allah Subhanahu Wa Taala. PRU tak apa, PRU. Dia kata kami dah bersedia dah 5 tahun yang lepas, tiba-tiba berlaku macam ni juga sebagainya. Tuan-tuan, yang penting Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Waktu saya kata nak cakap PRU boleh, tak ada masalah. Kita tutup sat buku ni. Tuan-tuan, minta Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, bila kita tengok masa di akhir zaman ini, itu kata Nabi tu, pegang 2 benda. Kita tahu dah, yang pertamanya adalah Al-Quran, yang kedua adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang ni jangan lupa, kata Nabi Muhammad SAW. Nak buat apa sekalipun, biar ada Al-Quran dalam dia, biar ada sunnah Nabi Muhammad SAW. Nak berkempen-berkempenlah, nak kibak bendera lah, nak launglah juga sebagainya. Tapi jangan lupa yang Nabi ajarkan untuk kita, jangan sampai kita berpecah belah. Yang tu, persaudaraan ni kita nak kena jaga. Lah ni duk saudara elok-elok dah, duk kawan elok-elok dah, disebabkan bendera yang berlainan. Aku tak kira jijak dah rumah hang. Siapa ajak macam tu? Tak boleh. Persaudaraan itu, silaturahim itu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tekan dalam Quran, Nabi juga tekankan dalam mulut Nabi Muhammad SAW. Yang tu yang kita nak kena jaga tu. Memanglah dia main 5 tahun sekali. Tak 5 tahun lah, bulan 3 tahun depan dah lagi dia kata Kedah tak ubah lagi. Tak apalah, hak tu biar pergi kat depa. Tapi kita tengok, walaupun dia main sekali-sekala pada kita ni, maka letakkanlah sunnah ihya Nabi Muhammad SAW dalam suasana kita nak memilih siapakah pemimpin kita. Tuan-tuan dan juga puan-puan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Cukup kok PRU, kau nak tambah lagi? Cukup dah. Nah, kita ngaji pula. Baik. Hadis yang kedua kita, bila mana kita berhenti pada hadis yang pertama dah habis dah, alhamdulillah, maka hadis yang kedua kita pada hadis Al-Imam Nawawi radhiyallahu taala yang dikarang oleh Syekh Musa Abdul Rahman ini, hadis yang kedua yang disusun oleh Al-Imam Nawawi radhiyallahu taala berbunyi, an Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله
wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu qala fa akhbirni 'anil iman qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi qala sadaqta qala fa akhbirni 'anil ihsan qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka qala fa akhbirni 'anis sa'ah qala mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'il qala fa akhbirni 'an amaratiha qala an talidal an talidal amatu rabbataha wa an taral hufah 'urah 'ala ri'a asyah yatatawaluna fil bunyan thumma intalaqa falabithu maliya thumma qala ya Umar atadri manis sa'il qultu Allah wa rasuluhu a'lam qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum rawahu Muslim. Hadis ni panjang tuan-tuan. Hadis ni panjang. Dalam hadis yang kedua ini kita baca terjemahan dia daripada Umar radhiyallahu anhu juga. Pasal apa dia kata ada kalimah wa an Umar radhiyallahu anhu aidan. Kalimah aidan tu adalah juga tuan-tuan. Sebab hadis yang pertama diriwayatkan juga oleh Umar. Yang kedua juga diriwayatkan juga oleh Umar. Dia kata daripada Umar radhiyallahu anhu juga katanya pada satu hari kami sedang duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang kepada kami seorang lelaki yang bersangatan putih kainnya. Saya biak. Siap ni adalah pakaian. Biak ni adalah yang berwarna putih. Yang putih pakaiannya, bersangatan hitam rambutnya. Makna kata rambut dia tu tidak berwarna, warna hitam je tuan-tuan. Baik, kita tengok apa terjemahan dia nanti ini. Tidaklah kelihatan atas tanda tanyanya orang yang sedang dalam perjalanan musafir, dan tidak ada seorang pun daripada kami yang mengenalinya sehingga ia duduk berdekatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu ia sandarkan kedua lututnya kepada dua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni ada beza tak sekali lagi ni? Ada beza. Baik, kita tengok lagi. Dan juga dia katanya lagi, dan meletakkan dua telapak tangannya ke atas dua paha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia berkata, ya Muhammad, yang kata orang yang pakai putih tadi ini, rambut hitam, tidak ada kekotoran, dia kata kepada Nabi, ya Muhammad. Dia panggil Nabi macam tu. Dia tak keluar kalimah ya Rasulullah macam mana yang sahabat guna. Dia tak kata kalimah ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah. Dia panggil kalimah ya Muhammad. Random ya tuan-tuan. Regularnya adalah kebiasaannya ya Muhammad, Muhammad Maizat. Contoh macam tu lah. Baik. Apa maksud dia? Pasal apa tak guna kalimah ya Rasulullah? Dia terangkan dalam nanti. Baik, ya Muhammad, khabarkan kepada aku dari hal Islam. Wahai Muhammad, bagi tahu dekat aku Ustaz, Islam ni apa dia? Itu bahasa dia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Islam itu bahawasanya engkau mengakui tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, syahadah kita tu. Dan bahawasanya Muhammad itu adalah pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Dan engkau mendirikan sembahyang, engkau keluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, engkau mengenyahkan di haji di Baitillah jika engkau sanggup sampai kepadanya, berkemampuan. Ini istata'ta ilaihi sabila. Siapa yang ada kemampuan, siapa yang ada kemudahan, dia boleh sampai kepadanya, maka hendaklah mengenyahkan haji. Itu maksud dia. Baik. Maka ia berkata kepada Nabi, benarlah engkau. Yang ni yang sahabat kata ni, kami pun tercengang kerana ia bertanya kepada Nabi dan ia pula membenarkan kata-kata Nabi. Dia tanya soalan dekat Nabi, wahai Muhammad, bagi tahu dekat asukat Islam ni apa dia? Nabi terang pada dia, Islam adalah 5 perkara. Lepas mana Nabi terang dekat dia, dia kata apa kat Nabi? Dia ni siapa dia? Pemuda tadilah. Dia tengoklah siapa dia tak gini. Dia kata apa dia? Sadaqta, hang betul wahai Muhammad. Sahabat ni dia kata apa dia? Kami tercengang-cengang, dia berkata.
Pasal apa? Sebab dia yang tanya pada Nabi Muhammad SAW, dan ia pula membenarkan kata Nabi Muhammad SAW. Seolah-olah macam dia nak mempermainkan Nabi Muhammad SAW. Dia tahu dah perkara tersebut, tapi dia buat tanya pada Nabi Muhammad SAW. Pasal apa? Pasal apa dia buat macam tu? Ada sebab tak? Ada, nanti dia kata pada kita. Katanya lagi, khabarkan kepada aku dari hal iman. Wahai Muhammad, Islam aku dah tahu dah. Ya Muhammad, akhbirni 'anil iman. Wahai Muhammad, bagi tahu dekat aku, iman ni menatang apa? Iman ni benda apa? Yang kita duk kata beriman. Apa dah yang ada pada dia? Kita tahu dah, itu berkaitan tentang rukun iman. Nabi menerangkan pada kita, Rasulullah menjawab, iman itu ialah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, segala kitabnya, para rasulnya, hari kemudian, dan engkau beriman dengan takdir baik dan juga jahatnya. Ia berkata, benarlah engkau. Kemudian ia bertanya lagi, ya Muhammad, khabarkan kepada aku apakah itu ihsan. Maka Rasulullah SAW menjelaskan yang ketiga ini. Pertamanya Islam, yang keduanya iman, yang ketiganya adalah ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, kata Nabi. Apa maksud dia? Maksud dia, ihsan itu bahawa engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kita nampak Allah tak? Tak. Tuan-tuan, kita nampak Allah tak? Tak. Kita bayar zakat ni, Allah nampak tak? Nampak. Kita nampak Allah tak? Tak. Kita buat benda yang baik, kita nampak Allah tak? Jawapannya, tak. Baik, kata Nabi Muhammad SAW, engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Tetapi jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya ia melihat engkau. Apa maksud Nabi ni? Maksud dia, khusyuk tu nak kena ada lah, tu cara dia. Kalau kita tak nampak Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi dah bagi dah gambaran pada kita. Kalau tak nampak Allah, bermaknanya dekat sini ni, ketahuilah bahawasanya Allah itu sedang melihat engkau. Kata Nabi Muhammad SAW, kita takkan lepas pada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita saku seorang suami, kita saku seorang ibu, kita saku seorang ayah, kita saku seorang isteri, seorang anak kepada orang tua kita, tidak akan lepas pada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayah juga tidak akan lepas dengan perbuatan anak-anaknya. Ibu juga tidak akan perbuatan dengan perbuatan anaknya. Tidak akan terlepas. Akan ada kaitannya, tuan-tuan dan juga puan-puan peti Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Dan sambung lagi. Baik, maka kata Nabi Muhammad SAW, sebagian rupa sesungguhnya ia sedang melihat engkau. Akhirnya ia berkata, dia tanya lagi kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, khabarkan kepada aku dari hal hari kiamat. Maka Rasulullah SAW menjawab, tidakkah engkau yang datang daripadanya lebih tahu daripada orang yang sedang bertanya? Nabi dia tak pandai-pandai, tuan-tuan. Itu maksud dia. Nabi tak pandai-pandai. Dia tanya, mata sa'ah, bilakah hari kiamat ini akan berlaku? Maka kata Nabi Muhammad SAW, tidaklah yang datang daripadanya lebih tahu daripada orang yang sedang bertanya. Orang yang tanya tu lebih tahu pada Nabi Muhammad SAW. Nabi jawab macam tu je. Mana kata kita yang boleh kita ambil pengajaran ni, tuan-tuan, kalau kita tak tahu, jangan kita buat tahu. Itu masalah dia. Kalau kita buat tahu, seolah-olah macam dengan kita tahu, sedangkan kita tak tahu, lama-lama kita juga tidak akan tahu. Oh, payah main tak tahu, tuan-tuan. Baik, yang berikutnya lagi, mana kata itulah, kalau kita tak tahu dia jangan buat tahu. Itu kalau orang kata apa dia, buat pala tahu, tuan-tuan. Macam orang kata apa dia, tibai hayun dan juga sebagainya. Hayun dulu, tu biar pergi ke belakang dia, macam kita tahu kau semua. Tak boleh dalam konsep Islam macam itu. Baik, yang berikutnya lebih pada kita, kalau begitu, khabarkan kepada aku tentang tanda-tanda kiamat. Tanya dekat Nabi, bilakah hari kiamat akan berlaku? Nabi kata, aku tak tahu. Yang sedang bertanya ni lebih mengetahui pada aku, kata Nabi Muhammad. Kalau begitu, pemuda itu berkata pada Nabi, khabarkan kepada aku tanda-tanda akan berlaku kiamat ni macam mana? Yang pertamanya, kata Nabi Muhammad SAW, tanda-tandanya itu ialah bila hamba-hamba telah melahirkan tuannya. Kata Nabi, antalidal amatu rabbataha, ketika mana seorang ibu sedang melahirkan tuan-tuannya. Mana kata pada dia ni? Mana kata tak respect dah. Anak-anak ni tak respect dah kepada mak dia. Anak-anak tak respect dah pada orang tua dia, melahirkan tuan dia. Macam dengan mak bapak kena sujud dekat anak. Seolah dia macam tu lah. Mak bapak kena ikut apa yang anak cakap, semua kena ikut. Macam tu. Seolah-olah macam itu. Baik. Jadi dah hari ni. Jadi, tuan-tuan,
baru ni takat khalwat. Bila takat khalwat ni tak apalah, depa pergi takat khalwat tak apa. Yang menyedihkan saya, dalam rumah, bukan dalam Sungai Mahulu lah, luar Sungai Mahulu, tuan-tuan, yang menyedihkan saya, dalam rumah tu ada orang tua, tuan-tuan, ada orang tua, mak dia, dan ada kanak-kanak kecil sedang tidur di depan TV di ruang tamu. 3 orang atas tutup selai. Kata, ya Allah, kita tidur atas tutup ni makik-makik lah, lengah habis ke semua ni. Bayangkan tengok ni, anak-anak tidur atas tutup, 3 orang depan TV di ruang tamu, mak dia dan juga orang laki-laki entah mai ke mana duduk dalam bilik tidur. Tuan-tuan, jadi tak malam ni? Jadi. Itu kata Nabi Muhammad, tanda-tanda akan berlakunya kiamat. Baik, yang berikutnya lagi kata Nabi Muhammad SAW, tanda-tanda itu ialah apabila hamba-hamba telah melahirkan tuannya dan engkau lihat orang-orang yang tidak berkasut, tidak berpakaian, miskin, pengembala kambing berbangga-bangga menegakkan dan meninggikan binaannya. Pasal apa ni? Disebut dengan tak berkasut, disebutkan dengan tidak berpakaian, bertelanjang. Jadi tak hari ni? Jadi juga. Jadi tidak berpakaian. Bukan kata bertelanjang, tak ada. Tak, tuan-tuan. Istilah lah ni apa dia? Berpakaian tapi telanjang. Jadi tak hari ni? Jadi. Nak kayuh geret, tak ada masalah. Kayuh lagi geret. Tapi pasal apa sampai kena pakai baju ketat? Tu masalah dia. Pati tengok. Budak-budak kayuh geret, tak ada masalah apa. Siap duk ikat lagi apa dia, tak apa ni, tali kat apa ni, tengkok kat belakang ni, duk buat dengan Superman kat belakang, tak ada masalah apa. Pakai sulak tu dia, tak ada masalah apa. Boleh kayu geret macam tu. Geret kat budak-budak bukan macam geret yang pada orang yang tua-tua duk kayu mahal beribu. Tuan-tuan, pasal apa orang tua-tua tak boleh fikir, ish aku ni tua dah, tak boleh fikir nampak bentuk badan. Kalau orang lelaki-lelaki ni tonjoi aku depan tu, belakang duk dua aku belakang tu. Kalau orang perempuan ni tak tahu nak kata apa dah. Tuan-tuan, jadi tak hari ni? Jadi. Tu kata Nabi Muhammad SAW tu, tanda-tanda akan kiamat jadi tak? Jadi yang hang pi duk jual dengan depa tu pasal apa? Minta maaf oleh sedekah-sedekah juga. Memang saya tak setuju, tuan-tuan. Tak setuju. Hang nak riadah okey, tak apa, tidak ada masalah. Sebab baru ni saya dengar dalam ceramah seorang apa ustaz tu, dia kata apa dia? Orang yang bukan Islam ini sedang merosakkan orang Islam dengan 3S. Dia berkata 3S. Yang pertamanya adalah sport, sukan cara Nabi lain, sukan cara orang yang tak ikut Nabi lain. Jadi tak hari ni? Jadi anak-anak kita kalau tak asuh bagi elok-elok, dia akan ikut sukan cara bukan dengan cara Nabi, adab berpakaian dan juga sebagainya. Tak ada masalah nak sukan, Islam tak ada melarang. Tetapi biar ada identiti agama tu ada dekat dia. Ni kayu geret tu dia pergi mana halal, singgah makan roti canai. Anak kata, "Bah, tu pedia tu, bah. Jenuh jam kita nak jawab." Sungguh malu. Tambah badan besar lagi, tayar lapis tu berlambak ada tu dia. Bukan nak kata, tapi kata jugalah malam ni. Tuan-tuan, sungguh. Yang pertamanya adalah sport, sukan. Yang keduanya, kata penceramah tersebut adalah dengan cara apa dia? Ni song. Apa dia song tu? Lagu. Macam-macam berlaku pada hari ni, berlaku tak? Kita tak sedar anak kita nyanyi macam-macam. Amboi, boleh nyanyi no. Main suruh apa ni, buat kerja sekolah, cikgu suruh hafal, tak boleh hafal ni pasal apa ni? Ada something yang tak kena tu, tuan-tuan tu. Yang pertamanya adalah sukan, yang keduanya adalah sport, yang ketiganya saya tak ingat daripada dia, tuan-tuan. Tu kata manusia tu mudah lupa. Tuan-tuan, yang pertamanya sukan, yang keduanya adalah apa ada ni, lagu. Tu sport, song, yang ketiganya saya lupa apa, nanti saya abang balik kalau saya ingat ni, tuan-tuan. Baik. Dia kata lagi pada kita, Nabi Muhammad SAW kemudian ia pun pergi. Nah, yang tanya Nabi itu, dia pun pergi. Lalu aku terdiam berapa lama. Setelah itu Rasulullah SAW bertanya, siapa yang terdiam tu? Omak tadi lah. Omak yang terdiam tu.
Lepas mana diam agak yang satu tempoh yang lama, Rasulullah dia kata, "Hai Umar, wahai Umar, adakah engkau tahu siapakah orang yang bertanya itu?" Dia tanya pada Nabi, Islam ni apa dia? Iman ni apa dia? Ihsan ni apa dia? Tanda-tanda kiamat ni apa dia? Maka tanya dekat Umar, Umar hantar dah yang siapa yang tanya aku tadi ni? Maka Umar menjawab, kataku Allah dan juga Rasulnya yang lebih mengetahui. Rasul berkata, sesungguhnya fa innahu Jibrilu atakum yuallimukum dinakum. Itulah malaikat Jibril datang kepada kamu dan untuk mengajarkan agama kamu. Rawahu Muslim. Tuan-tuan juga puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian, hadis ini adalah hadis yang panjang. Bila kita tengok dalam syarahannya, dia berkata pada kita, hadis yang kedua ini diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Umar bin Khattab juga pada Umar bin Khattab. Imam Bukhari, iya ke? Dia kata dalam ni, Imam Bukhari tidak turut meriwayatkannya daripada sanad yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tetapi beliau ada meriwayatkan bersama Imam Muslim kepada Abu Hurairah. Makna kata Imam Muslim dia ambil jalan sanad rawi-rawi ini, dia ambil sehinggalah bertemu dengan Umar bin Khattab ni, jalan pada amai pada Abu Hurairah. Bukan lagu tu lah cara dia. Imam Bukhari juga dia tak ambil jalan yang digunakan oleh Imam Muslim, dia ambil jalan yang lain. Tapi berjumpa dekat, dia katakan berjumpanya Imam Muslim dan juga Imam Bukhari ini dalam meriwayatkan hadis ini di dekat ni Abu Hurairah. Mana kata berjumpa depa kat situ tu. Jadinya Imam Muslim pun ada, Imam Bukhari pun ada. Baik. Tuan-tuan juga puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita tengok sikit lagi. Dalam kitab ni dia kata, wa qawluhu bainama nahnu julusun, ketika mana Nabi, kami sedang bersama-sama dengan Nabi. Baik, bainama hiya baina lakin zadat ma fiha asl baina nahnu. Bainama ketika tersebut asal kalimahnya baina nahnu, ketika mana kami kesemua para sahabat bersama dengan Nabi. Tiba-tiba mai kalimah ma, mim, alif dekat belakang. Apa fungsi dia? Fa ma zadat litaukid. Ma itu di kalimah bainama itu datang untuk menegaskan, mentaukidkan. Mentaukidkan apa dia? Meyakinkan bahawasanya perkara itu sedang berlaku ketika mana kami duduk dengan Nabi Muhammad SAW. Tu cara dia. Kan? Nak abang betul-betul ni, dah kami duduk je. Itu kita pun tahu. Tapi dia boh dalam ni kalimah mim alif tu, ma tu, nak abang kata kami menegaskan, kami yakin bahawasanya perkara ini memang berlaku ketika mana kami duduk bersama dengan Nabi. Tiba-tiba ada seorang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Tu cara dia. Baik. Yang berikutnya kita tengok sikit-sikit. Idh tala alaina rajulun. Ar-rajulu huna mubham. Lelaki pemuda yang datang pada Nabi Muhammad ini bersifat mubham. Mubham ini adalah tidak diketahui dia mai ikut mana. Yang tu kata dia, wa huwa rajulun fi shiklihi lakin haqiqah annahu malak. Seorang pemuda ini hakikatnya adalah malaikat, menyerupai seorang manusia. Yang tu. Nah, wa huwa rajulun, pada bentuknya adalah seorang manusia, lelaki. Walakin, tetapi hakikat yang sebenarnya annahu malak, sesungguhnya dia ini adalah seorang malaikat. Mana kata kita kena beriman tak? Ya, malaikat boleh datang dalam keadaan rupa yang sebenar, boleh juga datang menyerupai dengan seorang pemuda. Jumpa dengan Nabi. Baik. Bila ni macam tu, kita tengok ada kisah ada. Waktu mana Nabi, bila mana Jibril peluk Nabi Muhammad SAW. Kita tahu waktu mana Jibril peluk Nabi itu dalam keadaan rupa yang sebenar ke? Ya. Tuan-tuan, peluk Nabi ni sehingga Nabi tersak nafas, tak berkata-kata. Ma ana biqari'in, aku tak pandai nak bercakap, aku tak pandai nak baca, kata Nabi. Jibril kata, Iqra wahai Muhammad, baca. Ma ana biqari'in, aku tak mampu untuk baca. Keluarlah kalimah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Tuan-tuan, tu kisah dia. Yang keduanya, apabila hadis ini menerangkan pada kita datang seorang muda, itu adalah para malaikat. Baik, syadidul bayadi siyab ay alaihi siyabun. Itu bukti bahawasanya pemuda itu dia tidak apa dia? Telanjang, dia main dalam keadaan yang berpakaian. Syadidu sawad syi'ri ay annahu syabun. Maksud daripada dia ni, rambutnya berwarna hitam, ditafsirkan, disyarahkan annahu syabun, dia adalah pemuda, bukannya orang tua. Oh, dah, jangan pula duk terasa hati. Tak, dalam kitab ni dia kata macam tu. Syabun, seorang pemuda. Baik, la yura alaihi atharu safar li'annahu siyabahu bayda wa sya'ruhu aswad laisa fihi ghubarun wala sya' safar. Tidak nampak pada pakaiannya, tidak nampak pada rambutnya macam dia ni seorang yang bermusafir. Tuan-tuan, diterangkan pada kita kerana apa? Kerana bajunya berwarna putih, rambutnya warna hitam, tidak ada ghubar. Ghubar ni adalah debu. Tidak ada debu dekat baju dia, tidak ada debu dekat rambut. Macam kita lah kan, kita kalau pergi dekat tanah yang berdebu, apa yang berlaku? Maka pakaian kita juga akan berdebu. Kasut kita juga akan berdebu, rambut juga kita akan berdebu. Kalau pakai kepiah juga akan terkesan dengan debu-debu tanah tersebut. Itu adalah kalau kita pergi dekat site contohnya. Tapi di sini kalau dia bermusafir, dia tidak langsung nampak tanda-tanda dia bermusafir. Pasal apa yang diistilahkan dengan kalimah seorang yang bermusafir? Dia jawab dalam ni, li'anna musafir fi zalikal waqti yura alaihi asaru safar. Berbeza musafir zaman kita pada hari ini. Kita juga boleh bermusafir, nak pergi Langkawi ke Kuala Lumpur, tak nampak pun kesan kat kita. Pasal apa? Kita menggunakan teknologi pada hari ini. Kita naik kapal terbang, orang Sabah Sarawak panggil belon. Kan tu kan, saya juga ada kawan dulu ni kata ni nak belon, kata belon mai ikut mana pula dah. Rupanya belon tu kapal terbang tu, dia panggil macam tu. Bila macam tu kita naik pada Kuala Lumpur, turun dekat Kuala Lumpur, naik pada Langkawi, turun dekat Kuala Lumpur, tidak langsung sekarang kotoran kat badan kita. Itu teknologi yang kita ada. Zaman Nabi dia berkata kerana li'anal musafir, ketika itu seorang yang hendak musafir fi zalikal waktu, ketika mana waktu itu, waktu Nabi Muhammad itu, yura alaihi atharu safar, akan nampak kesan-kesan dia main jalan jauh. Yang tu tuan-tuan, tak ada macam kita teknologi kereta pada hari ini. Tak ada lah tuan-tuan, tak ada. Motor dan juga sebagainya, akan nampak kesan dia musafir. Fayakunu asyghal ra'su mughbiran, akan nampak kesan dia dekat ni rambut ra's, tuan-tuan, dekat kepala dia nampak rambut yang begitu kusam dan juga sebagainya. Kita tahulah macam budak-budak lah tuan-tuan, kalau main pasyak tengok habis rambut dia tuan-tuan, tak nampak warna hitam, kita pegang pun rasa kusut dia, kita pegang pun rasa kasar tak macam rambut kita. Macam tu diterangkan pada kita, mughbiran, kerana keadaan yang berdebu, maka itu adalah kesan-kesan dia musafir. Baik, wala ya'rifuhu minna ahadun, kami tak kenal, para sahabat berkata, kami tak kenal dia ni mai ke mana ni. Ai walaysa min ahlil madinatil ma'rufin, dia ni pemuda ini bukannya daripada ahli Madinah, penduduk Madinah yang dikenali ramai. Tak tahu penduduk Madinah yang ada kat Nabi pun tak tahu dia ni mai ikut mana. Tiba-tiba masuk berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia buat apa? Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia duduk dekat dengan Nabi. Baik, kita tengok macam mana cara dia duduk dekat dengan Nabi tuan-tuan. Walihadza qala asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi. Baik, dalam hadis ni yang buku warna hijau ni, dia kata apa kat kita ni tuan-tuan? Dia kata dalam ni, mana dia? Dia kata dalam ni, sehingga ia duduk berdekatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu ia sandarkan kedua lututnya kepada dua lutut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, belaga lutut. Tuan-tuan, duduk kepada Nabi, belaga lutut. Baik. Dalam kitab ni sama ada? Ya. Tetapi berbeza syarahan dalam sudut apabila ala fakhidhaihi, atas paha Nabi. Apa maksud dia? Dalam kitab yang berwarna hijau ni, dia kata
dan meletakkan kedua tapak tangannya ke atas dua paha Nabi. Saya ulang lagi sekali. Meletakkan kedua tapak tangannya, kedua tapak tangan pemuda tadi ini ke atas paha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu maksud dia. Angkat tangan, dia letak atas paha Nabi. Baik. Dalam kitab ni dia kata apa dia? Wa ala fakhidhaihi, ay fakhidhai hadha ar-rajul wa laysa ala fakhidhai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beza. Dalam hak warna apa buku kitab yang kita baca warna hijau ni, dia kata atas paha Nabi. Kitab Arab dia kata bukan paha Nabi, atas paha dia. Makna kata pemuda tu dia angkat tangan dia, letak atas paha dia sendiri. Lutut dia bertemu dengan lutut Nabi. Tu cara dia macam tu lah. Kan? Tu cara duduk. Tapi tak tahulah duduk tu macam mana, dia tawarruk ke, dia sila ke juga sebagainya, tak tahu. Pasal apa kitab Arab ni dia kata pemuda itu letak tangan atas paha dia sendiri, tidak letak atas paha Nabi. Dia kata wa hadza min syiddatil ihtiram, inilah tanda-tanda pemuda itu hormat kepada Nabi. Tuan-tuan, dia hormat pada Nabi. Dia letak tangan dia macam dengan kita lah tuan-tuan. Tapi jumpa orang besar-besar kan, tak kira lah sultan ke raja ke apa ke semua ke, bukan boleh duduk macam ni tuan-tuan. Bukan boleh duduk ni hintang pula kaki naik atas, tak boleh tuan-tuan. Ada cara dah kan. Kita masuk ke istana sebagai contohnya, kita ambil istana, kita tengok protokol di istana, bukan boleh angkat silang macam tu tuan-tuan. Bila sultan masuk, nak duduk tertib kan, duduk tangan bagi elok-elok dan sebagainya, tangan duduk atas paha. Pasal apa ni? Ihtiram, hormat. Macam tu juga dengan pemuda ini buat. Dia tak letakkan dalam kitab Arab ni, dia tak letak atas paha Nabi kerana syiddatil ihtiram, hormat dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak apa, walaupun dia berbeza dengan kitab ini, kita nak mengaji benda yang sama. Baik. Wa qala ya Muhammad, satu lagi kalimah kita akan mati. Ya Muhammad, wahai Muhammad. Pasal apa tak guna kalimah lain? Tak panggil kalimah ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Macam hadis-hadis yang lain, ada yang Nabi kata sahabat akan bertanya pada dia, ya Rasulullah, ayul a'mali afdalu ilallah, wahai Rasulullah, apakah amalan yang Allah paling suka? Dia guna kalimah ya Rasulullah. Tapi mai hadis ni dia kata ya Muhammad, wahai Muhammad. Pasal apa? Dia kata dalam kitab ni tak ada. Tuan-tuan takut depan ni ada, tak tahulah, kita tak jumpa lagi. Dalam kitab ni dia kata walam yaqul ya Rasulullah annahu a'rabi. Kenapa? Pasal apa dia tak panggil dengan kalimah ya Rasulullah, dia panggil Muhammad kerana pemuda itu adalah A'rabi, Arab. Tuan-tuan, Arab. Li'anna al-a'rab yunaduna Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ismil an. Kerana Arab ketika itu kebiasaannya akan manggil kepada seorang itu dengan namanya sendiri. Dia panggil Muhammad lah. Ya Muhammad contohnya. Kita pun kalau kita pergi ke Madinah, ke Mekah lah pun sama tuan-tuan. Tapi dia berubah sikit dah. Ya haji, hajjah kan, kita pun bangunlah pergi duduk tempat lain kan, duduk teringat lagi tak? Tak tahu lah kan, duduk buat doa apa doa, dia ambil kita hawin lagu tu ya kan, betul mana maklum no kan, duduk dekat orang, duduk dekat laluan, orang nak lalu tu, kita pergi tanah dengan doa. Kata hajjah, kata bangun, tak bangun juga, saat dia kau apa hawin tuan-tuan. Baik, itu di sana. Tapi panggilan yang digunakan adalah sama dalam kalangan orang Arab. Contoh, luak pada apa dia ni, apa dia di masjid contohnya, pergi ke kedai-kedai, luak sikit lah kan, Muhammad ta'al, Muhammad maizat, duduk di kedai restoran kan, kita nak panggil lah pun diguna juga, nak panggil waiter tu mai, pelayan tu mai, nak order makanan kan, kita tak panggil lah ya apa-apa semua. Panggil yang digunakan di sana adalah ya Muhammad, Muhammad ta'al hina, wahai Muhammad maizat kan, wahai Muhammad maizat. Itu adalah kebiasaan orang Arab. Baik. Wa amma ahlul hadar fayunaduna biwasfin nabi nubuwah wa aw risalah alaihi salatu wasalam. Dan juga dia kata dekat sini ahli-ahli yang hadir, ahli yang terkini memanggil Nabi Muhammad dengan sifat Nabi Muhammad itu sendiri. Baik, macam kita lah, akhbirni al Islam, hujan pula. Nah, tu kena berhenti tu Pak Long tu.
Nak berhenti tu. Kan, tu Syekh tak berhenti ni. Tak berhenti dah. Baik, sikit lagi tuan-tuan. Nah, habis hari ni sudahlah. Kita berhenti sini. Akhbirni Islam ay ma huwa Islam. Akhbirni anhu. Faqala al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Baik. Dekat sini ni dia berkata kepada kita bahawasanya ay taqirru wa ta'tarifu bilisanika wa qalbika fala yakfi bil lisan bal la budda min lisan wal qalb. Qala Allah azza wa jalla illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kalimah kata la ilaha illallah ni, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah ini, kita kena berikrar dan juga mengetahuinya dengan lisan dan juga hati kita. Tidak memadai dengan kalimah yang dikeluarkan oleh lidah kita saja. Mesti disertai la budda minal lisan wal qalb, dan juga hati kita. Dia kena seiring kalimah itu tuan-tuan. Baik. Tuan-tuan dan juga puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian, dekat mana atau tadi ni nak sentuh pada tuan-tuan. Nah. Baik. Kalau kitab lama ni. Syat. Dia kata kepada kita ni tuan-tuan, dalam kitab ni tak jumpa dah. Ada tadi ni dia kata jumpa mana tau. Baik tuan-tuan, nanti kita akan jumpa insya-Allah. Nah, keterangan dia kata iman ialah membenarkan dan juga percaya bersesuatu. Inilah pengertian iman dalam bahasa Arab. Ni kitab lama ni kata lagu tu. Tuan-tuan. Baik, kita berhenti saat dekat situ. Yang berikutnya adalah kita akan tengok pada yang akan datang tentang pengertian dikatakan dengan Islam itu sendiri. Kita berhenti pada mukadimah hadis kita, apakah yang dimaksudkan dengan Islam, dan mudah-mudahan tuan-tuan juga puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian, nah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan segala urusan kita insya-Allah. Nak bawa mai juga dapat sepa ni yang dikatakan kalimah al-islamu an tashhada ilaha illallah ni. Ha tu, nah ada ni. Saya baca tadi kat mana pun tak tahu ni. Sat tuan-tuan, kita tengok sat kokok lah kalau ada. Tak jumpa dah. Nah, tak apalah, nanti kita tengok balik. Tuan-tuan juga puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka kita berhenti dahulu di sini pada masbab yang ke-73. Nah, pada hadis yang kedua ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan daripada Umar bin Khattab, juga Imam Bukhari tidak turut meriwayatkannya pada sanad jalan yang digunakan oleh Imam Muslim, tapi beliau ada meriwayatkan bersama Imam Muslim daripada Abu Hurairah. Dan juga insya-Allah yang kedepannya kita akan tengok adalah tentang nilai hadis pada hadis yang kedua kita ini, dan insya-Allah kita akan tengok pasal apa dia katakan dengan kedatangan malaikat untuk mengerjakan urusan agama. Pasal apa dia katakan malaikat, tak pada orang lain. Kita juga akan tengok nanti ini. Tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka saya rasa cukuplah sampai sekadar di sini dulu pada malam ini insya-Allah. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi insya-Allah. Doalah bagi Allah panjangkan segala usaha kita dan kebajikan insya-Allah, dan apa jua yang kita ingin lakukan tuan-tuan dan juga puan-puan sekalian. Saya tak tahu lagi apa minggu depan ni macam mana gaya dia, tapi saya pesan siap-siap nak berkempen, kempenlah, tapi jangan sampai kita bermusuhan, jangan sampai kita berpecah belah. Nah, kata Nabi Muhammad SAW, pegang kata-kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa-siapa yang beriman pada Allah, beriman pada akhirat, maka dia hendaklah menghormati akan tetamunya. Itu yang pertama. Yang kedua kata Nabi, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, kata Nabi, falyasil rahimahu, maka hubunglah, jagalah persaudaraan itu, kata Nabi Muhammad SAW. Jangan berkelik. Jangan berkelik. Nak kelik tak apa, biar depa. Kita jangan berkelik. Depa kata macam-macam, kata hang ni pilih dia tu. Tak payahlah tuan-tuan, tak payahlah. Memang itu adalah hak kita. Kita pun rasa semangat nak bercakap tuan-tuan. Tak apa. Tapi jangan kita sampai berpecah belah. Yang ketiganya kata Nabi Muhammad SAW, nah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa-siapa yang beriman pada Allah dan juga hari akhirat nanti ini, nah, maka berkatalah benda-benda yang baik, ataupun dia duduk diam. Tak tahu cakap apa dah, diam sudah. Jangan duk mengumpat ke orang sudah. Jangan duk kata, jangan duk fitnah juga sebagainya. Kempen boleh, tapi biarlah kita dalam dikatakan kebaikan itu pada Allah SWT. Mulut kita nak kena jaga tuan-tuan. Bukan setakat mulut, benda ni juga kita nak jaga tuan-tuan. Hati-hati.
Nah, sebab kita tak mau satu hari nanti depan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tanya apa siapa yang hang buat macam tu, kita nak jawab ni, tiba-tiba tangan kata ya dia buat, dia mengakui, dia hantar grup WhatsApp ni, pi berlambak grup WhatsApp ni, contohnya, habis kita. Jadi nak tuan-tuan yang tengok pembantu Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita dalam kebajikan insya-Allah. Dan salah dan siap saya minta banyak-banyak sekian. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana shrah lana sururana wa yassir lana umurana kullaha ya karim. Allahumma ijma' jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.